Assalamualaikum guys, welcome back. Bila kita bekerja, terutamanya dengan office mate, kita sentiasa cuba untuk create an environment yang selesa dan seronok supaya kita tak stres dan asyik serius je bila kita buat kerja. Cuma mungkin kadang-kadang kita terlalu selesa ataupun seronok sampailah kita terover dan terlepas cakap. Sebagai contoh, terlepas cakap benda-benda yang tak senonoh dan buatkan kawan-kawan kita rasa tak selesa, terutamanya kalau kata office mate kita berlainan jantina. Kalau sama jantina, cakap benda tak senonoh, kena risau juga. Contohnya masa awal aku kerja dulu, office mate aku memang lelaki lah. Awal-awal memang syok kerja dan juga kawan dengan dia sebab dia ni jenis lemah lembut, lepas tu memang pembersih. Sekali pula tiba-tiba secara casualnya dia beritahu dia ada boyfriend. Mampus. Nasib tak lama sebab lepas tu dia resign. Anyway, baru-baru ni wartawan ada bangkitkan isu berkenaan dengan gangguan ahem-ahem dalam industri seni pada Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Tan Sri Anwar Musa. Kenyataan balas dari menteri tersebut timbulkan kontroversi dan juga feedback kurang senang bagi sebahagian industri player, yang mana menurut utusan dalam artikel bertarikh 21 November 2021, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menasihatkan pemain dalam industri seni tanah air tidak memperbesarkan isu gangguan ahem-ahem yang berlaku dalam kalangan mereka. Jelasnya kepada Mingguan Malaysia, pemain industri seharusnya lebih mengutamakan hal-hal positif daripada isu-isu terpencil yang didakwa berlaku. Saya rasa isu tu tak perlu diperbesarkan. Fokus pada perkara-perkara positif daripada kes-kes terpencil. Statement tu buatkan ada penggiat seni yang tak senang, sebagai contoh pengarah dan penerbit Syarul Izzat. Aduh, gigi dia. Atau dikenali sebagai budak ijaz. Aku baca sikit kod dia dan korang boleh baca sepenuhnya dekat link yang aku ada share dekat description. Seriously Tan Sri, I am speechless bila Menteri Abang cakap macam ni. Bila budaya sexual harassment cuba dinormalisasikan dan menjadi sesuatu yang tidak apa dan tidak perlu diperbesarkan dan dianggap remeh. Mula-mula sekadar gurauan yang akhirnya leads to another things yang serius. Yang muda dan yang senior bercakap double meaning sesama sendiri dengan niat bergurau seakan-akan menjadi satu budaya dalam industri. Baik yang muda maupun yang senior, dan kadang-kadang berlaku di hadapan pelakon kanak-kanak. Mula-mula dulu masa abang join industri, abang juga terganggu dengan perkara ni, tapi lama-lama abang sendiri pun kadang-kadang mendiamkan diri. My bad. Sebab subconsciously kita dah macam mula ataupun terpaksa terima budaya ini, which is obviously wrong sebenarnya. Apa yang kita nak bagi tahu pada adik-adik kru muda, especially perempuan atau pelakon kanak-kanak, bila ada abang-abang atau pakcik-pakcik, makcik-makcik di set bergurau senda sesama sendiri dengan kata-kata yang abang sendiri kadang-kadang malu nak dengar. Pelapis-pelapis industri ni akan beranggapan benda ni adalah budaya sama seperti abang sekarang. Adakah kita lakukan perkara yang sama bila berada di rumah? Adakah kita lakukan perkara yang sama bila berada di rumah kita, di hadapan anak-anak ataupun cucu kita? Dan bila menteri sendiri berkata isu ni tidak penting dan tidak perlu diperbesarkan, it really triggers me. That's it. It's a wrong to accept it. I just raise my case, Tan Sri. Tan Sri jawablah sendiri dengan generasi akan datang bila keadaan semakin tak terkawal dan menjadi budaya yang diterima ramai sebagai sesuatu yang normal. Aku setuju dengan apa pengarah ni cakap. Kita risau bukan hanya sebab kita nak elakkan benda ni jadi kebiasaan kepada generasi sekarang, tapi sebenarnya kita lebih pentingkan generasi yang akan datang supaya tak jadi lagi teruk. Kita sendiri dah boleh nampak jurang perbezaan perangai generasi sebelum kita, sewaktu kita dan selepas kita. Sangat-sangat berbeza. Kalau kita tengok industri luar, sebagai contoh Bollywood, kalau kata dulu berlaga-laga pipi, pegang tangan je. Sekarang ni ada filem-filem Hollywood yang dah siap comolot. Jangan terkejut kalau kata satu hari nanti industri Bollywood ada filem macam 50 Shades of Grey pula. Walaupun aku pernah bekerja dalam industri seni, tapi sebahagian besar waktu aku memang banyak dekat office je dan bukan dekat set. Malah company tempat aku kerja memang ketat sikit. Kalau ada laporan pasal gangguan yang tak senonoh berlaku di kalangan kru ataupun artis, bos aku akan terus ambil tindakan pada siapa yang berkenaan. Tak ada kompromi dalam hal-hal macam ni. Tambah pula ramai juga residen artis yang tegas dalam hal macam ni. Sebagai contoh, Yana Samsudin. Kau beranilah buat benda mengarut macam ni dekat depan dia. Memang confirm kau kena sound. Dan kalau kata melampau sangat, balai cerita. Apapun, Tan Sri Anwar Musa menafikan yang dia cakap macam tu, yang mana beliau terangkan sebagaimana yang aku baca dekat Sinar Harian. Saya menerima mesej WhatsApp daripada seorang wartawan akhbar tersebut untuk menemuduga saya. Beliau mencadangkan tajuk gangguan dalam industri seni tanah air, tapi saya mencadangkan agar temu bual itu membincangkan fokus utama saya masa ini, iaitu pembangunan industri bagi membantu penggiat seni negara. Katanya Katanya yang telah memaklumkan hal tersebut kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Aku faham apa yang Tan Sri Anwar Musa cuba sampaikan, tapi aku rasa tak salah kalau dijawabkan dulu pertanyaan wartawan tu. Benda tu pun penting juga sebab boleh bagi impact secara mental, terutamanya pada penggiat seni. Benda tu berkait dan of course wartawan perlukan jawapan dari menteri. Apa pendirian dia dan tindakan yang kementerian beliau bakal buat.
Benda ni dah lama berlaku dan dah jadi macam kanser. Menteri dah tukar banyak kali, tapi tak ada tindakan yang serius untuk settlekan pasal hal ni. Korang-korang mungkin boleh bagi platform yang selamat untuk sesiapa yang terkena gangguan dekat SAT sebagai contoh untuk dorang buat laporan. Ramai yang tak nak lapor sebabnya diorang takut hilang job ataupun kena pulau kau-kau dengan team production. Lepas tu, Menteri nak bagi ayat-ayat positif ke apa ke untuk industri seni, dipersilakan. Tok Menteri kan banyak masa nak jawab soalan banyak-banyak ni. Hari tu pun sempat lepak rumah bekas Perdana Menteri lagi. Apa salahnya luangkan masa setengah jam ke apa kan untuk jawab soalan balanan daripada wartawan. Tapi tak apalah. InsyaAllah bila kata perkara ni dah pun jadi perhatian netizen, mungkin akan ada inisiatif dari pihak kementerian sendiri untuk selesaikan masalah ni. Aku cuma nak katakan, aku sokong pendirian budak Ijat dan mereka yang nak hapuskan masalah ni. InsyaAllah nanti kita akan sembang kalau kata ada update yang baru pasal isu ni. Dan akhir kata pepantun, api kecil kurang bahaya, dah besar makan semua. Awal-awal gurau kononnya, silap hari bulan, bunting sia-sia. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Dengan hatiku yang hancur luka, biarlah. Pengarah dan penerbit Syarul Izzat. Lambat. Contoh pengarah dan penerbit Syarul Izzat. Gigi dia. Dah. Tak payah nak tanya. Alah.